Rapsodi hidupku sempurna dengan Rapsodi. Shalom saudara-saudari, bertemu lagi kita di dalam Rhapsody of Reality. Ajaran Pastor Chris hari ini bertajuk Ia Memerlukan Roh dan Firman. Ayat pembukaan kita diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 20 yang mengatakan, dengan jalan ini makin tersiarlah Tuhan dan makin berkuasa. Haleluya. Saudara-saudari, bayangkan kamu dijemput ke suatu persidangan khas untuk memberitakan firman dan kamu melalui perjalanan yang panjang dan rumit untuk sampai ke kota itu. Kamu melalui pergunungan, berlayar dengan sampan dan bahkan menghadapi beberapa bahaya di dalam perjalanan itu. Akhirnya, apabila kamu tiba di kota itu, kamu disambut oleh sekumpulan 12 orang yang menyatakan keterujaan mereka dengan ketibaan kamu. Selepas saling bertegur sapa, kamu kemudiannya berkata dengan penuh bersemangat, "Bolehkah kita pergi ke tempat persidangan itu?" Dan mereka semua menjawab dengan serentak, "Tuan, inilah tempat persidangan. Kami hanya 12 orang di kota ini." Itulah pengalaman Paulus di kota Efesus. Dia telah mendengar laporan tentang kota ini. Tetapi setibanya dia di sana, dia mendapati bahawa hanya ada 12 orang murid di sana. Walaupun dia telah menjangkakan bahawa dia akan bertemu dengan yang lebih ramai orang. Paulus mengenali cabaran di hadapannya dan juga tahu jalan penyelesaian bagi cabaran itu. Kita boleh tahu daripada persoalannya dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2 dan dari jawapan yang diberikan oleh 12 orang murid itu. Mereka belum menerima Roh Kudus. Saudara-saudari, Paulus kemudian menjelaskan kepada mereka tentang pembaptisan Yohanes dan keperluan untuk mempercayai Yesus Kristus. Selepas mendengar hal ini, mereka dibaptiskan dalam nama Tuhan Yesus. Selepas itu, dia meletakkan tangannya ke atas mereka untuk menerima Roh Kudus dan mereka mula bercakap dalam bahasa roh dan bernubuat. Paulus tahu bahawa setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka akan menjadi lebih bersemangat untuk Injil. Paulus tidak berhenti setakat di situ. Dia mengetahui bahawa mereka telah dibaptiskan hanya dengan pembaptisan Yohanes. Ia memberikannya gambaran yang jelas tentang keadaan mereka. Dia memutuskan untuk mengasah mereka, di mana dia mengajar firman kepada mereka selangkah demi selangkah selama 3 bulan. Haleluya. Baca Kisah Para Rasul 19 ayat 8. Saudara-saudari, satu pengajaran penting yang dapat dipelajari dari Paulus adalah dia tidak tawar hati walaupun para pendengarnya sedikit. Dia bekerja dengan 12 orang itu, memberitakan firman kepada mereka dan memulakan usaha penginjilan di kota itu yang menjangkau kedua-dua orang Yahudi
dan bukan Yahudi. Kesan daripada itu, seluruh kota Efesus telah dipengaruhi oleh firman Tuhan. Haleluya. Seperti apa yang dibaca dalam ayat Injil pembukaan kita, firman Tuhan tersebar dan semakin berkuasa di setiap sudut dan ceruk seluruh kota itu. Haleluya. Jika kamu telah menerima Roh Kudus, pergilah, beritakanlah Injil dengan liar. Kuasa Tuhan bekerja di dalam kamu untuk memberitakan firman dan memberi kehidupan kepada para pendengarmu. Haleluya. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Ya Bapa, aku bersyukur atas kuasa firman-Mu dan pelayanan roh dalam kehidupan manusia. Aku komited untuk memberitakan Injil, membawa firman-Mu sampai ke hujung bumi, mengajar semua bangsa jalan kebenaran dan menyampaikannya kepada mereka dengan roh dalam nama Yesus. Amin. Renungan tambahan kita diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 8 hingga 12, Kisah Para Rasul 20 ayat 32 dan Zakaria 4 ayat 6. Sekian perkongsian saya pada hari ini. Sehingga kita bertemu lagi pada hari yang lain. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.